Assalamualaikum. Okey. Hari ni cikgu nak sambung pembelajaran kita bab 7. Kebarangkalian kedua. Sebelum ni kita dah belajar kebarang pertama masa tingkatan 4. Jadi ini untuk revision lah. Yang pernah kita tengok, kamu bolehlah tengok muka surat 95 tu. Dia ada nota bestari kat situ, sangat lengkap dan mudah difahami. Okey, jika buku modul kita ni terlalu ringkas, kamu bolehlah pergi ke laman web atau pada media sosial YouTube yang cikgu akan linkkan kepada kamu. Okey, jadi cubalah memahami yang ini yang paling mudah. Buku ini dipermudahkan, ada beberapa soalan sahaja, beberapa muka surat sahaja kebarangkalian yang kedua ni. Jadi dia lebih cepat, ringkas untuk pemahaman kamu lah. Okey, jadi tajuk kebarangkalian 1 keluar pada paper pertama ABC lah. Yang kebarangkalian kedua ini keluar pada paper 2 bahagian A antara 5 ke 6 markah. Jadi berilah perhatian untuk yang target A, mesti wajiblah jawab soalan kebarangkalian 2. Kita mudah untuk jawab kalau kita faham konsep. Semuanya samalah. Mana-mana tajuk pun sama macam tu. Okey. Jadi kita tengok simple yang asas kita belajar. Kebarangkalian ni simbol dia P. Sesuatu peristiwa A atau kajian A dilakukan ialah bilangan peristiwa A atau bilangan A. Okey, ni dia punya ni lah. Nanti cikgu besarkan. Okey, yang ini. Okey. Satu peristiwa A dan di sini dia punya simbol dia lah. Okey. Dan bilangan sampel, keseluruhan sampel. Selalunya cikgu tulis bilangan semua yang terlibat dengan kajian tu lah, atau cerita atau soalan tu. Apa yang soalan tu berkaitan dengan apa. Okey. Kalau bilangan peristiwa, contoh peristiwa nombor genap. Kalau sampel ni contoh, kalau kita baling dadu, kita ada balingan tu 6 kali 6 lah nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang asas kita belajar. Tapi kalau balingan tu 2 kali, dia ada bentuk jadual atau kita akan buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Tu masa kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita tengok ya. Dan kita tahu kebarangkalian kita ini mesti tidak boleh melebihi 1 jawapan dia. Selalunya dalam pecahan kan kita bagi jawapan kebarangkalian kita. Maksimum mesti 1 atau 6/6, 4/4. Kita tak boleh jadi kebarangkalian tu jadi 7/6. Tak boleh. Jadi itu syarat suatu kebarangkalian suatu peristiwa tu berlaku. Okey. Jadi yang ini kita dah belajar. Jika peristiwa itu tak terjadi atau tak berlaku, kosonglah. Kalau sure dia memang terjadi, jawapan kebarangkalian itu mestilah 1. Dia memang wajib jadi. Contoh, kita nak buat peristiwa berlakunya hujan pada hari ini. Sure hari ni hujan, memang tengah hujan pun. Jadi itu peristiwa memang 1 lah. Kebarangkalian 1. Tapi kalau 50-50, hujan tak hujan, 1/2 lah. Macam tu. Tak apa. Kita tengok pula bilangan jangkaan peristiwa. Yang ni dah belajar juga. Iaitu bilangan peristiwa A berlaku ialah kebarangkalian peristiwa darab dengan bilangan cubaan. Yang ni sebenarnya kita dah belajar bab pecahan dulu. Kita hanya ubah kepada kebarangkalian sahaja. Okey. Dan yang ini ialah pelengkap. Okey. Kalau contoh pelengkap ni, contoh kebarangkalian mendapat warna biru ialah 1/3. Jadi selain warna biru, tadi 1/3, 2/3-nya selain warna biru lah.
Jadi dia maksudnya pelengkap. Jadi tadi kita hanya tolak lah. Satu, tolak kebarangkalian peristiwa warna biru contoh. Tadi cikgu sebut warna biru 1/3. Jadi kebarangkalian bukan warna biru, maksudnya tolak 1/3 dapat 2/3. Jadi 2/3 itu ialah bukan warna biru. Macam tu. Ini ialah peristiwa pelengkap. Dia ada simbol pelengkap ni lah. Kalau kita belajar set kan. Ingat lagi. Jadi simbol koma di atas itu maksudnya pelengkap atau selain daripada peristiwa A itu. Okey, itu pun sebenarnya ulangan yang kita dah belajar. Yang kita nak belajar spesifik ialah tentang kebarangkalian peristiwa bergabung ni lah. Okey, jadi kita teruslah pergi ke muka surat 96. Okey, kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, cikgu akan cuba jawab soalan nombor 2. Kamu jawab soalan nombor 1. Okey. Jadi kita tengok nombor 1. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan jalur gemilang. Okey. Senaraikan ruang sampel. Kamu nak senaraikan ruang sampel dia. Okey, daripada jalur gemilang tadi. Ini ruang sampel dia mestilah jalur gemilang juga kan? Jadi kamu tulislah balik jalur gemilang. Jadi ruang sampel ni kita tulis S. Dia punya simbol. Jadi tulis jalur gemilang. Okey. Jalur. Cikgu tulis gemilang. Okey. Jadi kita buatlah koma supaya nampak tu dia punya huruf-huruf yang terlibat. Okey. Seterusnya, senaraikan semua kesudahan peristiwa itu dan cari kebarangkalian bahawa satu huruf vokal dipilih. Satu huruf vokal. Vokal apa? Konsonan apa? Vokal ialah A, E, I, O, U. Jadi kita tengok A, E, I, O, U kita ialah okey. Kita senaraikan yang pertama peristiwa A. Okey. Nombor 1 ni peristiwanya ialah A akan keluar. U. Lepas tu E. I. A sekali lagi. Itulah huruf-huruf yang akan keluar berdasarkan itu. Jadi kebarangkalian peristiwa ini berlaku, tanda kebarangkalian peristiwa I nombor 1 berlaku ialah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dengan bilangan keseluruhan peristiwa. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13. Jadi inilah kebarangkalian soalan nombor 1 Roman. Okey. Soalan yang kedua, satu huruf konsonan dipilih. Jadi yang konsonan ni kita dah tahulah kat sini tadi kan. Kalau 5/13 maksudnya selain daripada 5/13 tu ialah konsonan kan. Jadi kita pelengkap dia, tolaklah 13 tolak 5 ni berapa? Konsonan ni ialah pelengkap kepada huruf vokal. Jadi 13 tolak 5 kita ada 8. Jadi peristiwa yang kedua ni ialah 8/13. Mudah kan? Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh jawab nombor 1. Untuk 7.2, tadi cikgu dah terangkan tentang pelengkap. Untuk soalan nombor 2, 2B Roman 2. Okey. Okey, cikgu dah tulis. Cikgu dah bagi jawapan. Bagaimana nak dapat huruf konsonan tu ialah selain daripada huruf vokal kan.
Okey, jadi cikgu hanya tolak je. Jadi, apa yang cikgu buat pada 7.1 tu, kamu bolehlah cuba pada 7.2. Cubalah jawab. Mudah saja. Kecang.